Selamat petang murid-murid. Pada hari ini saya akan menerangkan teknik yang benar ataupun teknik yang betul untuk menjawab kertas UPSR bahagian A, iaitu soalan untuk membina 5 ayat. Seperti yang murid-murid sedia maklum, pada bahagian ini anda akan diberi satu bahan grafik berbentuk gambar untuk dibina 5 ayat. Bagi bahagian ini, murid-murid perlu membina 5 ayat yang gramatis bagi memastikan murid-murid mendapat markah yang cemerlang. Bila saya sebut ayat yang gramatis, bermaksud setiap ayat seharusnya mempunyai huraian. Baik, apabila kita hendak menjawab soalan bahagian A, yang pertama, sebaik-baiknya kita mencari aktiviti yang ada pada gambar. Sebagai contoh, kita bulatkan aktiviti yang pertama, iaitu menatang. Seterusnya kita cari aktiviti yang kedua, aktiviti bagi gambar ini menyapu sampah. Dan begitulah seterusnya. Baik murid-murid, bagi membina ayat gramatis seperti yang saya nyatakan tadi, saya ada satu formula yang biasanya saya gunakan bagi memudahkan ataupun sebagai salah satu panduan bagi membolehkan anda untuk membina ayat yang gramatis. Formula yang saya gunakan adalah salam. S merujuk kepada siapa? A, aktiviti. L, lokasi. E, alatan. M, mengapa. Apabila anda menjawab soalan pada bahagian A, salam, okay, SA siapa dan aktiviti biasa ataupun lazim ditulis oleh murid-murid, dan setiap murid pastinya tidak mempunyai masalah untuk menjawab soalan ataupun membina ayat yang mudah, iaitu siapa dan aktiviti. Bagi huraian, untuk membolehkan anda mendapat markah yang cemerlang, huraian yang pertama, lokasi, alatan dan mengapa ini merupakan salah satu panduan untuk anda membina ayat yang lebih menarik. Anda boleh memilih sama ada untuk mengguna satu, dua ataupun ketiga-tiganya. Paling kurang anda dinasihatkan untuk menggunakan satu. Sebagai contoh, okay, saya tunjukkan semula gambar yang sebentar tadi. Sebagai contoh ayat bagi situasi ini, iaitu menyapu sampah. Baik, menyapu sampah. Kalau murid lihat di sini, formula yang pertama yang saya beri adalah S, siapa. Apabila merujuk pada siapa, kita lihat bagi gambar ini, ya. Bagi gambar ini seorang budak perempuan. Jadi kita boleh berikan nama. Sebagai contoh, nombor 1, Siti. Aktiviti menyapu sampah. Apabila murid membina ayat seperti ini dipanggil ayat mudah. Okey. Ayat mudah membolehkan anda untuk mendapat paling tinggi dalam UPSR 5 markah. Jadi bagaimana untuk mendapat markah yang lebih baik ataupun markah yang cemerlang? Kita perlu letakkan huraian. Sebagai contoh, lokasi. Kita lihat lokasi di sini merupakan lokasi di halaman rumah. Siti menyapu sampah di halaman
rumahnya. Ini sudah dikira ayat yang gramatis. Atau mungkin murid boleh gunakan Siti menyapu sampah. Alatan, kita lihat di sini dia ada menggunakan alatan, iaitu menggunakan penyapu, ataupun lebih tepat bagi gambar di sini adalah penyapu lidi. Noktah. Atau murid-murid boleh menggunakan huraian yang ketiga, iaitu mengapa. Sebagai contoh, Siti menyapu sampah. Okey. Siapa? Siti. Aktiviti menyapu sampah. Mengapa? Untuk menjaga kebersihan halaman rumahnya. Bagi murid yang lebih baik, dia akan membina ayat menggunakan ketiga-tiga formula yang diberikan tadi. Sebagai contoh, siapa? Siti, aktiviti menyapu sampah di halaman rumahnya, lokasi. Alatan, menggunakan penyapu lidi. Mengapa? Untuk menjaga kebersihan. Baik. Apa yang perlu murid ingat pada bahagian A? Yang pertama, ayat yang gramatis. Ayat yang gramatis seperti yang saya nyatakan tadi, ayat yang mempunyai huraian. Anda boleh pilih sama ada satu huraian, dua, ataupun ketiga-tiga huraian tersebut. Baik. Seterusnya murid-murid, perkara penting yang anda perlu tahu pada bahagian A. Walaupun anda membina ayat yang gramatis, tetapi sekiranya anda melakukan kesalahan-kesalahan yang akan saya nyatakan sebentar tadi, menyebabkan anda tidak dapat memperoleh markah yang cemerlang ataupun markah yang lebih baik. Yang pertama, bahagian A, kesalahan pertama yang anda tidak boleh lakukan adalah penggunaan kata, pengulangan kata. Maafkan saya, iaitu pengulangan kata. Sebagai contoh, perkataan yang sering digunakan oleh murid-murid adalah sedang. Penggunaan kata sedang. Anda boleh menggunakan perkataan sedang di dalam ayat, cuma 2 ayat sahaja. Apabila anda menggunakan lebih daripada 2 kali perkataan sedang dalam ayat, menyebabkan anda dipotong markah. Sebagai contoh, saya berikan contoh di sini. Sebagai contoh, ayat yang pertama anda tulis Siti sedang menyapu sampah. Ayat yang kedua, Puan Aminah sedang menyiram pokok bunga. Itu masih lagi diterima. Tetapi apabila anda menggunakan sedang yang ketiga, sebagai contoh, Nenek sedang menatang minuman. Apabila anda menggunakan perkataan sedang yang ketiga, menyebabkan anda dipotong markah pada bahagian A. Baik murid-murid, selain perkataan sedang, perkataan yang sering juga digunakan oleh murid-murid adalah seorang.
Sebagai contoh, seorang budak perempuan sedang, ayat yang kedua. Seorang wanita sedang, ayat yang ketiga. Seorang lelaki sedang. Itu pun akan menyebabkan anda tidak mendapat markah yang baik ataupun markah penuh untuk soalan pada bahagian A. Jadi sebaik-baiknya gunakan formula yang saya gunakan tadi, iaitu salam, siapa. Jadi setiap nama dalam setiap watak di dalam gambar ini, anda boleh memberikan nama. Jadi berikan nama kepada semua gambar dalam watak. Ataupun sekiranya gambar ini menunjukkan situasi sebuah keluarga, anda boleh menggunakan kata panggilan. Sebagai contoh, nenek, ayah, ibu, kakak, abang. Baik murid-murid, seterusnya kesalahan ataupun lebih boleh saya katakan sebagai kecuaian, iaitu pada bahagian A, murid tidak meletakkan tanda noktah. Okey. Yang kedua, tiada tanda noktah. Murid perlu ingat ataupun murid perlu tahu, pada bahagian A, walaupun anda membina kelima-lima ayat dengan gramatis, tetapi apabila tiada tanda noktah dalam ayat, anda tidak boleh mendapat 10 markah, iaitu markah penuh. Untuk anda memperolehi 10 markah, tidak boleh ada sebarang kesalahan, sama ada dari segi ejaan, tanda baca dan sebagainya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah murid-murid selalu membuat ayat ataupun selalu membina ayat tanpa tanda noktah. Jadi saya sarankan, apabila anda siap ataupun selesai membina 5 ayat, perkara pertama yang anda perlu pastikan ataupun perlu perhatikan adalah tanda noktah. Pastikan murid-murid menulis 5 tanda noktah pada bahagian A. Baik murid-murid, selain itu, pada bahagian A juga anda tidak dibenarkan untuk menulis bentuk cerita. Sebagai contoh, pada suatu hari ataupun selepas itu dan sebagainya. Sebagai contoh, saya bagi ayat yang untuk gambar yang saya paparkan sebentar tadi. Sebagai contoh, yang pertama, ayah sedang menanam pokok bunga untuk menceriakan halaman rumah. Ayat kedua, cikgu gunakan bagi ibu, iaitu menyiram. Aktiviti di sini adalah menyiram. Sekiranya murid menulis, ibu pula sedang menyiram pokok bunga supaya hidup subur. Baik murid-murid, di sini juga sebenarnya boleh kita istilahkan ataupun boleh saya kategorikan sebagai menyambung cerita, iaitu pula. Pula di sini merujuk kepada ayat di atas. Okey, jadi tidak perlu anda menggunakan pula di sini. Ayah sedang menanam pokok bunga untuk menceriakan halaman rumah. Ayat kedua, ibu sedang menyiram pokok bunga supaya hidup subur. Tidak perlu menggunakan perkataan pula, kerana ini menyebabkan ayat ini yang kedua mempunyai kaitan dengan ayat yang pertama. Anda juga tidak boleh buat karangan, maafkan saya, anda juga tidak boleh menulis seperti pada suatu hari, selepas itu, kemudian dan sebagainya. Baik murid-murid, saya setakat ini saja dapat saya sampaikan
untuk kelas kita pada hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan di sini dapat dimanfaatkan oleh murid-murid untuk menjawab soalan pada bahagian A bagi memastikan murid mendapat markah yang cemerlang. Sebagai pengulangan, formula yang boleh kita gunakan adalah salam, dan tidak perlu ada pengulangan kata pada bahagian A. Setakat ini dahulu murid-murid. Sekiranya ada masa, kita akan berjumpa untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih.